yang pertama. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang pertama. Ia tak dapat dijual beli. Ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya jua, engkau mendaki gunung yang tinggi. Engkau merentas lautan api, namun tak dapat jua dimiliki jika tidak kembali pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita meneruskan kelas Sinan Maya, pengajian di atas talian untuk subjek kefahaman Quran, yang pada hari ini kita akan membahaskan surah An-Naba. Ada yang lepas kita belajar surah Ali Imran, dan alhamdulillah saya mendapat kerja sekolah berupa ringkasan yang dihantar oleh para pelajar. Ramai yang hantar, alhamdulillah. Cuma untuk kerja sekolah semalam, kelas Tauhid Saintifik tak ramai yang hantar. Cuma komen saya sikit tentang kefahaman yang lepas. Sebahagiannya menghantar ringkasan yang terlalu ringkas, seolah-olah hanya mukadimah, tidak ada isi. Jadi kita nak ada isi, ringkasan tapi ada isi, bukan sekadar tulis pengenalan kemudian habis. Sedangkan saya syarahkan 4 ayat tu dalam masa sejam setengah, mustahil. Ringkasannya terlalu ringkas. Begitu juga untuk ringkasan Tauhid Saintifik semalam, saya bahaskan selama 2 jam. Takkanlah ringkasannya itu, poin-poinnya itu terlalu ringkas sehingga tak munasabah. Jadi saya juga minta pelajar buat ringkasan dalam bentuk karangan, bukan lagi poin-poin begitu. Sebab itu zaman telah habis. Mula-mula masuk sinar dahulu, okey, kita benarkan untuk pelajar baru, pelajar yang muda, untuk tulis poin. Tapi bila sudah 3 bulan, 4 bulan, sepatutnya tak boleh lagi. Sebab kita faham bila pelajar mula masuk ke sinar, kelas kefahaman Al-Quran di antara kelas yang sangat mencabar. Kerana kita tak ajar seperti kanak-kanak. Seolah-olah mereka bukan kanak-kanak. Kalau di sekolah kebangsaan, mereka belajar, guru tulis di papan hitam, salin, dan demikian saja sampai sekolah menengah. Tapi di sinar, kelas kefahaman Al-Quran, kita buat kuliah seperti kelas di universiti. Guru syarah dan bersoal jawab, kemudian pelajar kena boleh rumuskan bagaimana. Jadi dalam kelas hari ini pun pelajar kena ambil perhatianlah dengan apa yang kita sebutkan ni. Ini satu teknik belajar untuk memahami Al-Quran, bukan hanya mendengar, juga untuk memahami. Baik, surah Naba ini surah terakhir dalam juzuk Amma. Sebenarnya kita ada 2 surah lagi yang tak habis, surah Nazi'at dan juga surah Naba. Jadi surah Naba kita akan habiskan pada hari ini insya-Allah dalam masa 2 jam ini, dan Nazi'at akan ada satu lagi kelas kefahaman Quran, kita akan habiskan surah Nazi'at ini insya-Allah. Baik, surah An-Naba atau juga dikenali sebagai surah Amma Yatasa'alun. Dinamakan Naba kerana perkataan Naba itu disebutkan pada ayat yang kedua, Anin Naba'il Azim, dan melihat kepada topik perbualan, topik perbahasan surah ini, kita boleh agak bahawa surah ini adalah surah Makkiyah, dan lebih-lebih lagi ia berada dalam juzuk yang ke-30. Juzuk Amma memang surah-surahnya adalah surah Makkiyah. Bila sebut surah Makkiyah, berarti surah ini berkaitan dengan akidah dan ia sangat penting untuk dibahaskan.
Kerana ini bukan surah yang mendatangkan hukum dan sebagainya. Kalau ayat-ayat hukum, kalau kita lihat pada surah Makkiyah tentang sejarah, tentang hukum dan sebagainya, pemahamannya lebih mudah. Ayatnya direct to the point. Tapi ini surah-surah Makkiyah yang tentang akidah ini ialah ayat-ayat mutasyabihatnya cukup banyak. Sebab tu untuk memahami surah-surah ini, walaupun pendek, ayatnya pendek, kita nak hafal pun senang, tetapi sebenarnya mengambil masa, berbagai cara untuk memahami surah-surah ini. Tapi kita cuba tengok dalam surah An-Naba. Surah An-Naba ini surah Makkiyah, mempunyai 40 ayat. Baik. Sebelum surah ini terdapat surah sebelum ini, surah Mursalat. Jadi kita lihat apa kaitan dia antara surah Mursalat dengan surah An-Naba ini. Menurut Dr. Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Munir, beliau menyatakan kedua-dua surah ini mana ialah kedua-duanya membahaskan tentang hari kebangkitan, iaitu hari kiamat, di mana manusia akan dibangkitkan kembali, dan kedua-dua surah ini mendatangkan hujah ataupun dalil bahawa kiamat itu pasti berlaku dan kebangkitan semula itu memang akan berlaku. Dan kedua-dua surah ini juga menerangkan tentang kekuasaan Allah dan juga menghina orang kafir ataupun manusia yang mendustakan adanya hari akhirat. Kemudian poin yang kedua, persamaan kedua-dua surah ini ialah kedua-dua surah ini menggambarkan juga syurga dan neraka. Kemudian kenikmatan bagi orang yang bertakwa dan azab bagi orang yang kafir. Ia juga menggambarkan tentang kedahsyatan apabila berlakunya hari kiamat tersebut. Kemudian yang ketiga, persamaan surah An-Naba dengan surah Mursalat ialah surah An-Naba memperincikan hal-hal ataupun fenomena yang berlaku dalam surah sebelum ini. Misalnya dalam surah Mursalat ayat 12 hingga 14 dikatakan, sampai hari apakah ditangguhkan azab orang kafir itu sampai hari keputusan, dan tahukah kamu apakah itu hari keputusan? Maka dalam surah Naba ia menjawab persoalan ini. Apa jawapan surah Naba? Dalam ayat yang ke-17. Sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan. Inna yaumal fasli kana miqata. Jadi ayat 17 surah Naba sebenarnya menjawab persoalan yang ditimbulkan dalam surah Mursalat ayat 12 hingga 14. Baik, kita lihat pula kandungan dalam surah ini terbahagi kepada beberapa bahagian. Yang pertama, selepas membahaskan tentang persoalan orang-orang yang tidak beriman ini tentang kemungkinan berlaku atau tidak hari kiamat, topik yang kedua Allah bawakan ialah Allah datangkan fenomena alam. Fenomena yang Allah ciptakan di alam ini, yang sains sebut sebagai semula jadi, keadaan semula jadi. Tapi sebenarnya itu ialah fenomena yang Allah jadikan, yang Allah aturkan bagi membuktikan kekuasaan Allah. Itu tema yang kedua. Tema yang ketiga pula membahaskan bila akan berlakunya kiamat tersebut. Jadi yang tema yang kedua ayat 6 sehingga 16. Sementara tema yang ketiga iaitu bila berlakunya hari kiamat, bila waktunya, disebutkan dalam ayat ke-17 sehingga ayat ke-20. Kemudian dalam tema yang keempat, Allah membahaskan tentang sifat tentang nikmat yang akan dirasai oleh orang yang beriman pada hari kiamat, dan juga azab siksa yang akan dirasai oleh orang yang tidak beriman dengan hari kiamat ini. Jadi dalam ayat 21 hingga yang ke-38. Ayat 21 hingga ayat yang ke-38. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Jadi dalam ayat ini membahaskan tentang bahawa persoalan hari kiamat ini dibahaskan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Anin naba'il azim, iaitu tentang satu berita yang sangat besar, allazi hum fihi mukhtalifun, satu berita yang mereka ini sering berbeza pandangan tentangnya, sama ada ia berlaku ataupun tidak. Jadi sebenarnya perbahasan tentang pengakhiran alam ini adalah perbahasan falsafah
dan sebenarnya dibahaskan oleh semua manusia sepanjang zaman. Bukan hanya pada zaman kita, bukan hanya pada zaman Rasulullah SAW, tapi sebenarnya manusia sebelum ini yang berfikir, mereka akan mula berfikir. Sebab itu dalam falsafah, bagi pelajar-pelajar kelas A yang telah belajar falsafah, kita belajar bahawa manusia ini akan fikir pada dua perkara. Satu, perkara yang keperluan, iaitu nak makan macam mana, nak cari makan bagaimana, nak bina tempat tinggal, nak memenuhi keperluan biologi dia untuk berkahwin, beranak pinak dan sebagainya. Tapi bila semua sudah sempurna, manusia akan datang kepada pemikiran yang kedua, iaitu benda yang asas, benda yang tidak nampak pada pandangan mereka, iaitu kenapa kita ini manusia diciptakan. Siapa yang ciptakan kita? Alam ini. Kenapa alam ini diciptakan? Bagaimana siang dan malam berlaku? Matahari, bulan, bintang, bagaimana ia bergerak? Jadi ini persoalan-persoalan falsafah yang Allah telah pun jadikan dalam diri manusia dan mereka akan berfikir tentang ini. Maka ia persoalan sepanjang zaman, kerana walaupun tanpa wahyu, sebenarnya akal manusia yang waras akan mula berfikir bahawa alam ini sampai bila? Apakah sampai selama-lamanya kita akan hidup begini? Apakah ada perakhirannya? Sedangkan kalau kita belajar sains, sebenarnya setiap benda yang baharu, benda yang tercipta, dilahirkan, dihasilkan, baru akhirnya dia akan menjadi lama dan dia akan rosak. Itu prinsip sains yang kita belajar. Tetapi anehnya, bila datang berkenaan tentang alam ini, tiba-tiba sebahagian ahli saintis tidak percaya manusia akan mati, alam ini akan musnah dan kita akan menempuh hari kiamat. Agak pelik. Sedangkan alam ini baharu, berarti alam ini akan menjadi lama dan alam ini tentu akan dimusnahkan. Itu logik dalam sains dan telah dibuktikan melalui kajian dan sebagainya. Cuma apabila datang pada persoalan akidah tentang keyakinan adanya hari kiamat, kebangkitan semula, ketika itu ahli sains menafikan akal mereka. Dan mereka beranggapan bahawa hari kiamat ini tidak ada. Sebab itu disebutkan Naba'il Azim. Dia adalah persoalan yang besar yang difikirkan oleh manusia kerana ia menentukan keadaan manusia di dunia ini dan keadaan manusia selepas dibangkitkan kembali. Nanti kita lihat perbahasannya lagi. Jadi perbahasan ini memang manusia akan saling bercanggah pandangan. Jadi orang-orang kafir Quraisy ketika itu pun mereka tidak setuju bahawa hari kiamat akan ada, bahawa manusia akan dibangkitkan kembali, kemudian akan dihisap, ada syurga dan neraka. Mereka tak percaya. Sebab itu dalam ayat-ayat lain apabila Rasulullah berkata kepada mereka tentang ayat-ayat kebangkitan semula, mereka akan tanya balik, bagaimana akan dibangkitkan kembali? Tulang kita dah hancur lebur dalam tanah, tiba-tiba dibangkitkan kembali. Malah mereka memperolok-olokkan Nabi. Kalau betul lah kita ini boleh dibangkitkan kembali, engkau boleh tak bangkitkan Tok Wan kita, moyang kita yang mati dulu ni? Cuba hidupkan balik. Jadi benda ghaib tidak boleh dibuktikan di dunia. Nabi pun tak boleh buktikan kebangkitan semula itu ada di depan mata orang Quraisy. Sebab itu benda ghaib adalah benda yang perlu dipercayai berdasarkan nakli, bukan akli sepenuhnya. Nakli, iaitu berdasarkan ayat-ayat Quran dan hadis yang disampaikan kepada kita, maka kita percaya. Kenapa dikatakan kepercayaan, keyakinan, keimanan tentang hari kiamat dan hari pembalasan ini merupakan sesuatu yang besar? Kerana apabila kita atau manusia tidak percaya adanya hari kiamat, kita akan dibangkitkan kembali, semua perbuatan baik dan buruk kita akan dihisap, maka ketika itu manusia akan jadi seperti haiwan yang hidup di dunia ini semata-mata bagi memenuhi nafsu syahwat masing-masing, mencari makan, mencari rezeki dengan cara halal dan cara haram, merampas harta orang lain, melakukan pembunuhan, melakukan penzinaan. Kerana pada mereka manusia adalah sama seperti haiwan dan mereka akan mati, menjadi bangkai dan mereka tidak akan dipersoalkan lagi apa yang mereka lakukan di dunia ini. Inilah fahaman yang terhasil apabila kita tidak percaya kepada hari kiamat. Dan kita lihat pada hari ini sebenarnya ada golongan
sebahagian golongan etis, golongan yang tidak percaya pada agama, dan mereka cuba mempromosikan bahawa hari kiamat ini tidak ada, dan mereka menggunakan media-media termasuk media hiburan, filem dan sebagainya untuk meyakinkan orang awam. Kita pula tak tahu bahawa filem-filem ini sebenarnya membawa fikrah yang sesat. Maka kita biarkan anak kita tengok. Satu contoh saya sebutkan yang saya tertengok secara tak sengaja. Filem Tomorrowland, tajuknya Tomorrowland, macam mana remaja tercampak ke masa hadapan. Saya ingat itu filem biasa, khayalan, cerita berdasarkan novel, khayalan tentang masa depan dan sebagainya. Tapi bila di penghujungnya menggambarkan seolah-olah bahawa alam ini sebenarnya tidak akan berakhir, dan pandangan bahawa adanya hari kiamat adalah pandangan yang ortodoks yang cuba didoktrinkan oleh orang agama untuk kepentingan diri sendiri. Nak bagi tahu bahawa kononnya hari akhirat tidak ada dan dunia ini akan berterusan sampailah ke zaman-zaman yang lama. Sebab itu sebenarnya kalau kita lihat filem-filem yang berasaskan kepada futuristik, kan, ke tahun 3000 ke tahun 2800 dan sebagainya, adalah filem-filem yang menolak bahawa dunia ini akan musnah. Mereka beranggapan bahawa dunia ini adalah kekal selama-lamanya. Yang mati kita, tetapi masa akan terus berjalan. Mereka tak mahu terima bahawa masa akan berhenti, kiamat akan berlaku. Kenapa? Kerana mereka tahu kalau kiamat berlaku, berarti mereka akan dihisap dan mereka akan dihumban ke dalam api neraka. Maka mereka justifikasikan kejahatan mereka, kekufuran mereka dengan menyatakan akhirat tidak ada. Jadi ini yang berlaku dalam masyarakat pada hari ini. Jadi kesesatan, ketidakpercayaan kepada hari kiamat mula dipromosikan di dunia ini, di Malaysia sendiri, seolah-olah kita hidup hanya untuk di dunia sahaja. Sebab itu dalam pendidikan yang kita bahaskan semalam, bila tidak belajar tentang ilmu nakli, akal semata-mata, ketika itu kita hanya berebut untuk belajar bersungguh-sungguh untuk lulus periksa. Lulus periksa boleh masuk universiti. Masuk universiti kita pulun belajar bagi cemerlang, sebab nak dapat keputusan cemerlang, kemudian dapat pekerjaan yang baik, kemudian habis. Kemudian nak ke mana lagi? Seolah-olah kita tidak ada sasaran untuk ke akhirat. Seolah-olah akhirat tidak ada dalam percaturan hidup kita ketika belajar, bekerja dan akhirnya mati. Jadi kita lihat perbahasan ini, mereka saling bertanya-tanya tentang apakah akan berlaku hari kiamat ini. Maka Allah kata, kalla saya'lamun. Tidak, pasti mereka akan tahu. Summa kalla saya'lamun. Kemudian tidak sesekali pasti mereka akan tahu. Nak bagi tahu bahawa orang kafir yang menafikan hari akhirat ini, walaupun mereka rasa ragu-ragu, tapi kemudian nanti mereka pasti akan tahu bahawa hari kiamat tetap akan berlaku. Bila mereka dibangkitkan kembali. Mereka mati, mereka sangka itulah pengakhiran hidup mereka, tiba-tiba mereka dihidupkan kembali dan mereka terkejut bagaimana mereka dihidupkan kembali sedangkan mereka telah mati. Kemudian mereka dihisap, dibawakan ke hadapan neraka, dan ketika itu barulah mereka menyesal. Alangkah baiknya kalau aku ni jadi tanah sahaja, tak jadi manusia. Sampai ke tahap itu penyesalan mereka. Kemudian dalam tema berikutnya, Allah cuba menjentik minda kita, cuba menguji ketidakyakinan orang yang tak beriman ini dengan fakta-fakta sains. Jadi dalam topik yang berikutnya memang tentang sains sebenarnya. Jadi Allah nak cuba katakan, kalau kamu tak percaya kepada Al-Quran, tak percaya kepada hadis, tak percaya kepada Tuhan, yang kamu percaya pada hari ini ialah pembuktian sains, apa yang dapat dilihat, dicerap oleh panca indera, itu saja benar, baik, maka Allah berikan hujah-hujah berdasarkan akal manusia, iaitu dengan melihat pada fenomena alam ini. Maka Allah kata dalam ayat yang berikutnya, ayat ke-6, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Tidakkah kami menjadikan gunung ganang itu, bumi itu terhampar, dan kami menjadikan gunung ganang itu sebagai pasak-pasak. Maka ini sebenarnya Allah suruh kita mengkaji tentang geografi, tentang kajian alam.
iaitu tentang gunung ganang, tentang bumi. Kenapa Allah katakan bahawa Allah ciptakan bumi ini mihadan, dalam keadaan terhampal seperti karpet? Setengah saya ingat dulu di pondok, belajar di pondok Pasir Tumbuh, sama-sama pelajar pakat duk bahas dengan logik mereka sendiri. Kalau maksud terhampal ini tentulah bumi ini 4 segi. Begitu anggapan mereka, padahal mereka tak mengkaji perkataan mihada tidak boleh diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Terhampar itu maksud dia bukan seperti kapet yang ataupun meja yang lurus macam tu. Maksud dia ialah terhampar bumi ini dimudahkan untuk manusia berjalan seolah-olah kita berjalan di atas pemadani yang rata. Kalaulah Allah ciptakan bumi ini berbukit bukau terlalu banyak ataupun bergaung, berlompong dan sebagainya sehingga manusia tak boleh jalan seperti di Marikh dan sebagainya di bulan, tentulah ini menyukarkan manusia. Tapi Allah ciptakan bumi ini satu-satunya planet yang ada di alam ini yang mampu dihuni oleh manusia. Ini adalah satu benda yang para saintis tak boleh fikirkan lagi. Kenapa seluruh alam ini hanya bumi ataupun disebut sebagai the blue earth, the blue planets, planet biru ini saja yang didiami oleh manusia? Apakah tidak ada planet lain? Sedangkan Bima Sakti ini begitu luas, hanya bumi sahaja yang boleh dihuni oleh manusia. Kerana itu pengkaji NASA dan sebagainya berusaha mencari bukti kewujudan hidupan di planet-planet lain, dan sampai ke tahap ini belum jumpa apa-apa lagi. Setakat kadang jumpa air, kadang jumpa rumput dan sebagainya. Itu pun tidak jelas apakah ada atau tidak. Yang ada ialah dalam cerita-cerita dongeng digambarkan kononnya alien itu wujud, makhluk asing itu ada. Kita pun percaya, budak-budak percayalah. Sedangkan setakat ini sains belum membuktikan ada planet lain yang boleh dihuni oleh manusia. Maka menjadi satu keajaiban Allah ciptakan planet bumi ini yang boleh dihuni oleh manusia dengan mudah. Itu menunjukkan Allah Maha Berkuasa menciptakan planet bumi yang sangat kecil. Kalau tengok seluruh Bima Sakti ini, Bima Sakti kata begini, Bima Sakti ni, maka bumi ini satu tek lalat. Kalau Ustaz ada tek lalat kat sini, tek lalat itulah bumi kita. Kecil saja. Dan hanya satu tek lalat kecil itu planet yang boleh dihuni oleh manusia. Inilah keajaiban, kehebatan Allah. Wal jibala autada. Dan Allah ciptakan gunung ganang pada bumi tersebut. Bagi menambahkan lagi kekuatan bumi tersebut, Allah ciptakan gunung ganang, dan ahli sains mengkaji gunung ganang ini fungsi dia sebagai paku-paku untuk melekatkan bumi ini supaya ia kekal, ia teguh, tidak bergerak. Dan kita lihat apabila berlaku hakisan, manusia mula menarah ataupun menggondolkan bumi-bumi. Kalau balik ke Pulau Pinang, balik ke utara, kita lihat bukit-bukit di Ipoh itu sudah hilang. Sedangkan itu dulu bukit yang besar. Bagaimana 20 tahun, 30 tahun lagi, bukit itu mungkin tidak ada. Dan kita lihat apabila bukit Gunung Ganang tidak ada, ditarah, maka bencana alam berlaku. Sama ada banjir kilat, sama ada tanah runtuh dan sebagainya. Kerana paku bila dicabut daripada satu-satu benda, ataupun skru, di sini skru dicabut, kat kereta Ustaz ni skru ada orang cabut, bila bawa tiba-tiba tercabut pintu, kan? Jadi itu yang berlaku. Maka Allah jadikan Gunung Ganang ini satu benda yang cukup luar biasa sebagai bukti kekuasaan Allah. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan kamu semua dalam keadaan berpasangan. Allah ciptakan manusia, ada lelaki dan ada perempuan. Allah ciptakan semua makhluk yang bernyawa ini, ada jantan, ada betinanya, bukan sekadar untuk berkenalan, tetapi ia sebenarnya bagi meneruskan spesies manusia dan spesies-spesies haiwan. Kalaulah Allah tidak ciptakan ini, Allah ciptakan lelaki saja, maka sudah lama dunia ini tidak ada manusia yang hidup di dunia ini. Tapi Allah jadikan kita ini berpasang-pasangan. Ada lelaki, ada perempuan, ada suami, ada isteri, sebagai satu nikmat, atau nikmat kepada jiwa kita. Kerana lelaki
jiwa dia ialah untuk bersama dengan seorang perempuan perlukan seorang pelindung yang bernama suami, maka melalui institusi perkahwinan inilah maka manusia membiak dan hidup dengan aman. Maka inilah tanda-tanda kebesaran Allah menjadikan dua spesies, dua jantina yang berbeza dalam satu spesies. Waja'alna naumakum subata, dan kami jadikan pada waktu malam kamu itu sebagai waktu untuk berehat. Allah jadikan malam tidur kamu itu untuk waktu berehat. Sebagaimana kenderaan yang perlukan rehat bila berjalan jauh, manusia juga perlukan rehat. Maka malam Allah khaskan untuk berehat. Kerana itulah hari ini kalau pelajar semalam tengok TV sampai pukul 2 pagi, insya-Allah hari ini tak masuk kelas langsung, walaupun kelas online, ataupun tak bangun sahur, ataupun subuh pun tak bangun, ataupun sekarang pun belum bangun lagi. Kenapa? Kerana waktu yang sepatutnya kita tidur, kita tak tidur. Waktu rehat. Allah menciptakan waktu malam yang gelap supaya ketika itu manusia berhenti bekerja dan menumpukan perhatian untuk berehat. Berehat diperlukan kerana selepas rehat barulah kita boleh mendapat tenaga segar dan boleh bekerja kembali. Kalau tidak kita akan kepenatan. Tetapi tidur pun ada had dia juga. Sebab tu dalam hadis, dalam ayat Quran disebutkan bahawa malam itu mesti dipecahkan pada 3 bahagian. Para ulama juga menegaskan rutin orang beriman, orang yang ulama ini, mereka pecahkan malam kepada 3 bahagian. Pertama untuk apa? Untuk bekerja, kerja-kerja yang sedikit pada awal malam. Kedua untuk tidur, ketiga untuk beribadah. Jadi dibahagikan malam itu kepada 3, di mana mereka bekerja sekejap, kemudian lepas isyak ke pukul 10 tidur, kemudian bangun kembali untuk beribadah. Jadi malam bukan hanya tidur semata-mata, tapi juga masa untuk beribadah. Sebab tu bila disebutkan bahawa tidur sehingga 8 jam, itu boleh dipertikaikan kembali. Kita masih ingat kan? Di sekolah kita disebutkan bahawa nak tidur yang cukup ia 8 jam. Kalau bayi atau budak-budak kecil mungkin 8 jam. Tapi untuk orang dewasa 8 jam adalah tidak munasabah. Sebab tu kajian-kajian yang kemudian dibuat, sebenarnya tidur yang selesa ialah 5 jam sahaja. Itu dah cukup. Dan kalau kita bahagikan balik waktu malam, kan, bahagi 3 balik, sebenarnya waktu tidur kita 4 ke 5 jam sahaja. Itu sudah cukup. Tidurnya yang nyenyak. Maaf, 3 tadi ulama tadi bahagikan satu bahagian untuk belajar, satu untuk tidur, dan satu lagi untuk beribadah. 3 benda tu. Belajar, tidur, ibadah. Sebab tu malam kita masih ada kelas lagi. Kita belajar daripada ulama ini. Kemudian Allah kata dalam ayat yang berikutnya, waja'alna laila libasa. Tadi Allah kata tidur sebagai waktu rehat, dan Allah jadikan pula malam itu sebagai pakaian. Allah jadikan malam itu gelap gelita, seolah-olah pakaian yang menutup aurat kita, menutup tubuh kita. Supaya dengan keadaan itu, malam ini dijadikan waktu untuk kita berehat, untuk berhenti daripada bekerja. Kalau tidak, malam pun akan bekerja. Sebab itulah apabila kita ini terlalu gairah bekerja, malam ke ada shift malam, dan mereka yang bekerja pada waktu malam, tidur pada waktu siang, kesihatan mereka tidak baik. Malah bagi orang perempuan pula, bila siang mereka tidur, malam bekerja, kadang-kadang kerja di kilang, shift malam, sebenarnya hormon mula tidak stabil, dan mereka akan dapati haid mereka mula tidak menentu, menunjukkan bahawa tubuh mereka sedang sakit, kerana kita melanggar kebiasaan. Jadi malam lebih baik tidur saja. Waja'alna nahara ma'asha, dan kami jadikan siang itu sebagai ma'asha, kehidupan. Maka pada waktu siang yang cerah ini, Allah berikan masa untuk manusia bekerja daripada pagi sampai petang, kemudian malam rehatlah. Maksudnya tubuh manusia pun perlu masa untuk bekerja, dan ada masa mereka perlu berehat. Tak boleh bekerja 24 jam sehingga memenatkan tubuh. Maka ma'asha ini ialah kehidupan. Maka kehidupan ini pada waktu siang manusia kena keluar bekerja. Sebab itu dalam Islam tidak ada rahbaniyah. Maksudnya kerahiban. Maksudnya dia kerja duduk di masjid, di surau,
dia beribadah semata-mata. Dia tak mahu bekerja. Sebab bekerja adalah tuntutan daripada Allah. Berhenti untuk waktu beribadah dan sebagainya. Kemudian bekerja kembali. Datang waktu solat Jumaat. Kemudian habis, bertebaranlah mereka untuk mencari rezeki di dunia ini. Siapa yang kata duduk beribadah dalam masjid saja dia Islam, maka dia salah. Kita tak sama seperti orang Kristian yang meletakkan bahawa mereka boleh menjadi rahib, duduk di gereja semata-mata, tak bekerja, tak berkahwin, mengharapkan rezeki daripada orang lain saja. Maka waja'alna nahara ma'asya, siang untuk hari kita bekerja. Contohnya PKP yang dah masuk yang keempat ini. Cuba bayangkan kita biasa bekerja, tapi bila PKP tak boleh keluar rumah. Terasa badan kita rasa letih, mood kita memang tak stabil kerana terlalu lama berehat. Nak rehat juga, tapi bila terlalu lama sangat rehat, itu sangat meletihkan. Macam inilah mengajar. Biasa duk mengajar sehari berapa jam, berapa kelas ustaz mengajar. Satu kelas 2 jam, 4 jam, 8 jam. 8 jam kadang-kadang sehari mengajar sampai malam. Tiba-tiba rehat duduk di rumah. Oi, memang mood. Kita punya mood hilang, kita rasa letih, kita rasa tak bermaya. Ini boleh bercakap. Seorang-seorang dalam kereta ni pun jadilah. Kan, walaupun tak boleh nampak pelajar, tapi kurang-kurang boleh cakap. Saya gambarkan pelajar sedang mendengar. Bolehlah ya, mengurangkan kerinduan kita untuk belajar dan mengajar. Macam mana kalau siang ini kita tidur? Habislah. Kemudian Allah kata dan berikutnya lagi, wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami binakan di atas kamu di langit 7 langit yang kukuh. Ini perbahasan 7 lapisan langit ni macam mana ustaz? Jadi Profesor Hamka mensyarahkan dalam kitabnya Tafsir Munir, Tafsir Azhar, bahawa perbahasan tentang langit ini adalah benda yang tidak boleh dihuraikan oleh manusia lagi. Ini kerana sains, astronomi dan sebagainya belum boleh menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan 7 lapisan langit. Apakah langit yang kita lihat di atas kita pada hari ini adalah langit yang pertama? Berarti mana langit yang berikutnya? Apakah langit yang zahir ataupun secara majazi dan sebagainya? Maka Allah tak sebutkan, tak bahaskan ini. Cuma dikatakan bahawa Allah menciptakan langit. Jadi kalau kita lihat malam ini di langit, di bintang dan seluruh cakrawala ini, melihat planet-planet, melihat bintang-bintang dan sebagainya, dan kita dapati bahawa semua langit ini adalah benda yang sangat luar biasa, yang manusia dengan segala kebijaksanaan dan teknologi alat yang mereka ada tak mampu faham lagi. Kita baru nampak black hole, itu pun kita dah seronok. Dapat gambar black hole sikit saja. Dapat tengok black hole, takat gambar sikit, kita dah rasa seronok sebab dapat takat gambar black hole. Kita belum boleh meneroka langit yang pertama ini pun. Maka Allah nak beritahu, langit inilah yang Allah ciptakan yang begitu luas. Takkan Allah tak ada kuasa untuk memusnahkan apa yang telah Allah ciptakan. Itu maksud dia. Inilah maksudnya Allah cuba katakan dalam ayat-ayat tentang fenomena alam ini. Allah yang berkuasa menjadikan siang dan malam, menciptakan kamu berpasangan, menciptakan langit yang kukuh di atas sana. Takkan Allah tak boleh musnahkan? Sedangkan kita tahu, logik akal kita ialah mencipta mereka satu perkara, satu benda jauh lebih sukar daripada memusnahkannya. Kan? Untuk membentuk seorang pelajar yang baik, yang cemerlang, kita letih. Guru letih, saya letih, ibu bapa letih, habis duit lagi dan sebagainya. Tapi nak musnah, sekejap saja. Duduk rumah beberapa bulan ni, duduk di hadapan TV dan sebagainya, sekejap dia musnah. Al-Quran hampir lupa. Sebab tu kita gerakkan kembali kelas online kita ini. Waja'alna sirajan wahaja, dan kami menjadikan matahari itu lampu yang terang menerang. Dan Allah suruh kita tengok bagaimana Allah menciptakan matahari yang menjadi pusat kepada Bima Sakti ini, yang begitu besar dan menjadi asas kepada kehidupan seluruh alam, seluruh makhluk yang ada di bumi ini, sama ada manusia, tumbuhan dan haiwan-haiwan yang lain. Kerana matahari inilah yang memberikan cahaya, sumber cahaya dan sumber tenaga. Tetapi pun begitu, para saintis mengkaji, matahari ini lama-kelamaan akan kehabisan bahan bakar dia. Helium yang ada dalam matahari
telah dikaji dan diperhitung dengan kiraan matematik. Kalau matahari membakar seperti ini, berapa banyak helium yang digunakan dalam masa 1 minit, 1 saat. Dan bila dikali-kali balik, bahawa helium ini sebenarnya semakin surut, dan ini dapat dilihat apabila matahari yang sekarang ini sudah berwarna kuning dan hampir kemerah-merahan. Jadi kajian menunjukkan bahawa mana-mana bintang pun pada penghujung usia dia akan mula bertukar menjadi merah dan kemudian dia akan musnah kerana bahan bakarnya telah kehabisan. Jadi Allah menciptakan matahari ini yang bersinar ini sebagai bukti kekuasaan Allah dan sebagai bukti bahawa alam ini memang akan dimusnahkan. Sama seperti matahari. Saintis mengakuinya. Pun begitu, mereka masih tak percaya bahawa kiamat akan berlaku. Agak pelik. Sangat pelik. Wa anzalna minal muqsirati ma'an sajjaja. Dan kami telah menurunkan dari awan air hujan yang mencurah-curah. Dan Allah juga menciptakan awan di mana awan ini mencurahkan hujan. Dan awan jika kita lihat, semalam pun hujan, sebelum ini pun hujan, di mana berlakunya hujan itu adalah ketentuan Allah. Tidak ada manusia yang boleh menentukan tempat manakah akan hujan. Sebab itulah apabila berlakunya kemarau ataupun kebakaran yang teruk, hujan tidak ada, maka kita adakan solat istisqa untuk minta turun hujan. Bagi orang yang belajar sains ini, mereka tak terima. Nak solat istisqa apa kaitannya dengan hujan? Tak ada kaitan. Sains tak boleh buktikan. Tapi apabila berlaku di Australia kebakaran yang sangat dahsyat, hujan pula tak turun, dan orang Islam melakukan solat istisqa dan media mengambil gambar mereka untuk buktikan macam mana orang Islam cuba untuk memohon doa kepada Allah supaya hujan turun. Dan menakjubkan ketika mereka solat, itulah hujan turun. Dan menurut guru-guru kita yang pernah mengajar, mereka kata di antara keberkesanan solat istisqa ini ialah kalau Allah nak tunaikan, Allah akan berikan hujan sebelum solat tersebut habis. Tetapi kadang-kadang Allah berikan kemudian. Kadang-kadang kena berulang-ulang kali buat solat istisqa untuk minta hujan daripada Allah. Jadi hujan ini adalah antara tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah tunjukkan kepada manusia. Linukhrija bihi habban wa nabata. Jadi apa pentingnya air hujan ini? Untuk kami keluarkan biji-biji benih untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuhan yang tumbuh hari ini juga dengan izin daripada Allah. Sebab itu kadang-kadang Allah mendatangkan hujan di tanah yang mati dan Allah menghidupkan tanah tersebut. Itu pun satu perkara yang sangat pelik sebenarnya. Sebab tanah yang mati, tidak ada siapa tanam pun, tiba-tiba bila datangnya hujan, boleh tumbuh pokok. Benihnya datang daripada mana? Itu persoalan yang sukar untuk kita jawab. Kalau kita tanam sendiri di rumah kita, tanam serai, tanam pokok cili, pokok jagung dan sebagainya, itu logik kita yang tanam. Tapi yang di hutan ini, biji benih itu datang daripada mana? Daripada mana? Itu yang sukar kita nak jawab. Sebagaimana kita tak boleh jawab bagaimana suami isteri yang telah berkahwin kemudian isterinya mengandung. Sedangkan ada orang yang dah kahwin lama tapi tak mengandung. Jadi anak sama juga dengan pokok, ia tumbuh bukan sebab ada benih tetapi sebab Allah yang takdirkan. Wa jannatin alfafa, dan juga kebun-kebun yang tersusun, yang banyak. Mana ayat berapa ni? Wa jannatin alfafa, ayat 16. Serta kebun-kebun yang subul, bertaut-tautan pokoknya. Maka Allah gambarkan bagaimana dengan turunnya hujan, tumbuhnya biji benih, dan ketika itu kebun mula berbuah dengan sangat banyak. Jadi tumbuhnya kebun, sawah padi dan sebagainya, pokok durian dan sebagainya, tumbuh sebab Allah izinkan, bukan sebab kita berbaja. Sebab itu kita tanam pokok. Misalnya ada kawan-kawan kita tanam pokok apa di depan sinar tu, kita lihat tanam di atas tanah yang sama, dalam bekas yang sama, kan, tempoh yang sama, tapi tumbuh tak sama. Ada yang tumbuh, ada yang tak tumbuh, ada yang tumbuh lebih tinggi, ada yang tumbuh tak tinggi. Jadi itu sebenarnya kalau orang petani, mereka akan lebih tawakal kepada Allah. Sebab mereka melihat fenomena pokok ini tumbuh, ada yang tak tumbuh, ada yang berbuah, ada yang tak berbuah.
Tanam di atas pokok yang sama, benih yang sama, beli dari kedai yang sama, tiba-tiba ada pokok yang menghasilkan buah yang sangat manis, ada yang buah yang tak elok. Ada yang buah yang segar, elok, ada yang buahnya rosak. Jadi siapa yang tentukan pokok ini tumbuh yang baik ataupun tidak? Kita cuma usaha buah benih, kita balut buah dan sebagainya. Tetapi sama ada elok atau tidak, kembali kepada Allah juga. Baik, habis. Jadi dalam tema yang kedua ini, Allah datangkan banyak fenomena alam ini untuk buktikan kepada kita bahawa jika Allah berkuasa menciptakan matahari, menciptakan malam dan siang, menciptakan bumi yang terhampar, menciptakan gunung ganang sebagai pasak, menciptakan spesies yang sepasang, ada lelaki dan perempuannya, kemudian menurunkan air hujan dan sebagainya. Dengan semuanya Allah ciptakan ini, apakah Allah tidak boleh musnahkan dan menjadikan hari kiamat itu berlaku? Itu benda yang Allah minta orang yang tak percaya kepada Al-Quran ini supaya fikirkan balik. Tapi orang kafir, saintis, mereka berusaha untuk buktikan alam ini kekal selamanya. Dan mereka perkenalkan apa yang disebut sebagai teori steady state, iaitu alam yang kekal selama-lamanya, dia tak akan hilang. Dan alam steady state ini, teori ini telah pun dibatalkan lama dahulu. Ahli sains sendiri tak boleh terima bahawa alam ini akan kekal, kerana mereka kaji apa saja yang baru dia akan rosak. Ustaz Rohizal dulu muda kan, muda, ceria, kulit cerah dan sebagainya. Sekarang dah tua, dah mula berkedut, esok-esok nak mati dah. Kamu pun sekarang dulu bayi kecil, kemudian membesar dan akhirnya kamu akan semakin tua. Kesihatan mula akan merosot, rambut akan beruban. Ustaz tak beruban lagi. Ayah kamu tengok rambut dah beruban dan tua, dan kemudian akan meninggal dunia. Ni kereta Ustaz baru beli ni, kan, beberapa bulan baru beli, nampak baru, tapi lama-kelamaan dia akan mula rosak dan dia akan mati, menjadi besi buru. Itu logik akal, tak perlu kaji sains pun, dan kita tahu benda itu akan berlaku sama seperti alam ini. Baik, kita lihat pada topik yang berikutnya. Iaitu ayat yang ke-17. Inna yawma fasdika namiqata. Dan sesungguhnya hari pembalasan itu, hari kiamat itu adalah ada waktu yang tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah. Hari kiamat disebut yaumul fasl, iaitu hari di mana keputusan dibuat. Kerana pada hari itu manusia akan dibangkitkan kembali dan manusia akan dihitung kedudukan mereka. Apa yang mereka buat di dunia ini, kebaikan, keburukan, maka ditentukan ke syurga ataupun ke neraka. Maka hari kiamat ini Allah kata telah pun ditentukan. Bila masanya? Allah terangkan. Allah tak sebut tahun bila, 2020 kiamat ke, macam dulu heboh Armageddon 2020. Dunia akan kiamat berdasarkan kalender puak Maya, buat Mayan ke apa, kan? Pakat heboh lah buat filem dan sebagainya. Sekarang kita dah 2020, tak kiamat, cuma ada virus saja, separuh kiamat. Allah kata maksudnya bila? Antara tanda dia ialah yauma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja, iaitu ketika ditiupkan sangkakala lalu kami bangkitkan manusia itu secara berpuak-puak. Iaitu Allah sebutkan bahawa akan berlaku satu masa nanti tiupan sangkakala yang memusnahkan alam ini dan tiupan sangkakala yang membangkitkan kembali manusia, dan manusia akan berkumpul dalam keadaan cukup ramai. Berarti semua manusia yang pernah hidup di dunia ini akan dikumpulkan. Tu dia berapa banyak tu, tak dapat dihitung. Dan disebutkan tiupan sangkakala, ada yang sebut sebagai trompet dan sebagainya. Jadi dibahaskan dalam tafsir Al-Azhar ini bahawa tiupan sangkakala itu apakah maksudnya meniup? Wallahu a'lam. Dia yang satu istilah yang kita tak boleh nak jelaskan dalam bahasa kita. Tiup macam mana, ambil trompet, tiup macam tu ke? Wallahu a'lam, tak tahu. Cuma istilahnya kita sebut tiupan sangkakala. Bagaimana? Wallahu a'lam, kita tak tahu, dan kita terima saja bahawa akan ada tiupan sangkakala untuk memusnahkan seluruh alam ini, dan tiupan sangkakala kemudiannya untuk menghidupkan semua manusia, dan manusia akan dihitung. Ada benda yang kita tak boleh huraikan begitu saja. Kalau tidak, dulu-dulu saya pun belajar bab ini, tiupan trompet dan sebagainya, duk bayang trompet, macam mana nak tiup trompet bangkit semua orang,
Macam mana tiupan trompet boleh bangkit, boleh musnahkan alam ini, tak boleh nak capai otak kita. Maka kita biarkan ayat itu begitu. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan ketika itu maka langit-langit telah terbuka dalam berpintu-pintu. Jadi dalam tafsir Al-Azhar ini Dr. Hamka membahaskan maksudnya boleh jadi dua. Sebab kalau dikatakan langit yang terbuka ini langit yang zahir saja, kalau terbuka berarti cakrawala ini, alam ini, langit ini telah pun musnah, telah berlaku pelanggaran dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan langit terbuka, iaitu sistem langit telah pun hancur, terbuka sistem dia menyebabkan alam ini musnah. Itu pandangan yang pertama. Kalau dimasukkan langit itu ialah langit yang zahir. Kalau dimasukkan langit secara majazi, maka kemungkinan yang dimasukkan ialah langit terbuka secara ghaibnya untuk membolehkan malaikat-malaikat turun ke bumi. Itu pandangan yang kedua. Tapi kena fikir juga, sebelum ni malaikat Jibril pun telah turun ke bumi. Apakah langit terbuka ketika itu? Apakah perlu dibukakan langit yang zahir ini? Ini adalah ayat-ayat mutasyabihat yang tidak jelas, yang kita perlu serahkan kepada Allah. Kita hurai setakat yang kita boleh faham saja. Wasu'idatil jibalu fakanat saraba. Dan ketika itu apabila gunung ganang telah dihancurkan, diterbangkan ke angkasa, lalu menjadi ia bayang-bayang semata seperti lihat sinar matahari di padang pasir, seperti fata morgana maksud dia. Jadi di antara tandanya lagi ialah alam ini dimusnahkan dan gunung ganang yang nampak besar, gah, tiba-tiba boleh dihancurkan menjadi debu-debu. Macam mana kita nak bayangkan itu? Kalau gunung ganang boleh hancur, apa berlaku kepada manusia? Apa berlaku kepada objek-objek lain? Hancur lebur menjadi seperti fata morgana. Inna jahannama kanat mirsada, dan neraka Jahannam memang telah disediakan. Kemudian Allah menceritakan pula azab kepada orang yang tak percaya kepada hari kiamat ini. Litaghina ma'aba, bagi golongan yang melampau ini tempat kembali, iaitu di neraka Jahannam. Labisina fiha ahqaba, mereka tinggal di dalamnya selama ahqaban. Mereka tinggal di dalamnya ahqaban, dalam tempoh yang panjang. Jadi ahqaban ini dibahaskan oleh ahli tafsir. Ada jangkanya satu ahqab, ini jamak dia, satu ahqab 80 tahun. Itu pandangan mereka. Kalau jamak dia berarti banyak tahun lah. Tetapi kena ingat, saya lebih cenderung untuk katakan ahqaba ialah satu tempoh yang tidak terhingga. Kenapa? Kerana di akhirat, bila seorang itu dimasukkan ke syurga atau neraka, masa tidak ada. Kena ingat, masa yang ada pada hari ini sekarang 10.51 misalnya, ada kerana adanya masa dan ruang yang Allah ciptakan dalam Big Bang bersama dengan terciptanya alam semesta ini. Bila alam semesta dimusnahkan, time and space juga hancur, juga tidak ada. Maka di akhirat yang kita akan bangun nanti, kita berada dalam dimensi yang lain, dalam dunia yang lain. Jadi ilmu fizik, ilmu biologi, semua ilmu kimia yang kita belajar di dunia ini tak lagi berfungsi sama seperti di dunia. Jadi jangan pelik bila dalam hudayah tentang benda ghaib ini Allah sebut benda-benda yang logik kita tak terima. Kerana hukum fizik di sana berubah. Tak mati satu hal. Kemudian masa tidak ada. Cuma disebutkan dalam hadis dalam tempoh beribu-ribu tahun bagi menggambarkan lamanya tempoh tersebut. Sebenarnya tempoh itu tidak ada, masa tidak ada. Maka mereka berada dalam api neraka selama-lamanya. Bila selama-lamanya? Tidak tinggal, infinity. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Di antara penderitaan mereka ialah mereka tidak merasa dingin, aman, dan mereka juga tak diberikan minum, berada dalam neraka yang panas, tidak ada minuman dan udaranya tidak sejuk, panas, mendidih, dan mereka tidak mati. Boleh bayangkan bagaimana. Illa hamima wa ghassaqa. Tambahan lagi Allah beri apa? Kecuali yang ada ialah air yang panas mengelegak dan air nanah yang mengalir. Mereka nak minum juga, mereka terpaksa minum air nanah dan juga air yang mendidih.
Mereka minum air yang mendidih. Kalau logik kita belajar ni, kena air panas kat tangan, melecur tangan ni, kan? Kalau kita minum air panas, apa berlaku? Lidah kita akan melecur. Kemudian semua usus-usus kita akan melecur. Mungkin akan hancur lebur, terputus. Tetapi di akhirat kelak, manusia tidak mati lagi. Berarti mereka minum air yang panas mendidih, mereka merasa kesakitan yang luar biasa, tetapi mereka tak mati. Dan usus mereka akan dibaiki, kemudian akan merasa sakit sekali lagi. Sama seperti api neraka, kita mungkin boleh kata logik di dunia, bahawa kita ada merasa sakit kepada kulit kita. Jadi kalau orang yang telah terbakar seluruh tubuhnya sehingga kulit ini pun terbakar juga, menyebabkan dia kehilangan reseptor untuk terima rasa sakit. Maka kemudian dia hidup dalam keadaan kena apa pun pada kulit dia, dia tak rasa sakit lagi. Terbakar lagi kulit isi dia, dia tak rasa sakit. Kerana sakit ialah pada kulit ini. Dalam itu isi tak rasa sakit lagi. Tetapi di akhirat kelak, Allah bakar manusia yang jahat ini, yang tidak beriman ini, kemudian didatangkan balik kulit ini, supaya kesakitan yang sama akan dirasai oleh ahli neraka ini. Jadi ini keadaan dalam hari kiamat nanti, di akhirat nanti, yang hukum dia memang tak sama dengan di dunia. Kena faham itu. Jazaan wifaqan, sebagai satu balasan kepada mereka di atas apa yang mereka buat sebelum ini. Jazaan tiba-tiba datang mansub. Kita tanya pelajar, cuba tengok jazaan mansub. Kenapa mansub? Takkan jadi mubtada pula. Jazaan dia jadi maf'ul mutlak kepada fi'il yang dihazafkan. Yajzi'u, dibalas jazaan dengan satu balasan wifaqan, yang bertepatan dengan apa yang mereka buat di dunia ini. Apa yang mereka buat? Mereka tak percaya hari akhirat akan ada, mereka tak percaya bahawa mereka akan dibangkitkan, maka mereka melakukan kerosakan di dunia ini. Jangan bayangkan orang tak percaya ni ialah orang Buddha, orang Hindu, orang Kristian, etis. Kadang-kadang orang Islam, orang Melayu sendiri, dia kata dia beriman, tapi tindakan dia seolah-olah akhirat tidak ada. Kalau dia kata akhirat ada, kenapa dia mesti melakukan rasuah? Kalau dia tahu akhirat ada, kenapa dia berzina? Kalau dia tahu pembalasan ada, kenapa tak solat? Kenapa puasa tapi tak solat? Adanya solat tidak, puasa pun tidak. Lagi dahsyat. Seolah-olah akhirat tidak ada. Walaupun mereka kata mereka beriman dengan lidah mereka, tapi tindakan mereka, hati mereka, i'tikad mereka tidak ada. Bekerja hanya untuk mencari kesenangan di dunia, sampai kita lupa bahawa masa depan yang sebenar adalah di akhirat. Belajar rajin-rajin anak-anak, nanti itu masa depan kamu. Puluhlah mengaji teruk-teruk kan. Tiba-tiba keluar ketua SPM, cemerlang, balik-balik aksiden. Dah selesai masalah. Belajar teruk-teruk, dapat ijazah. Tiba-tiba ditakdirkan nyawa tak panjang, mak ayah yang datang ambil ijazah. Jadi ilmu sebelum itu yang dikejar untuk dunia, apakah ada manfaatnya? Kita kena nilai balik. Sebab ni anak murid ustaz yang sedang mendengar ini, umur mereka sampai mana ustaz tak tahu. Umur ustaz sampai mana ustaz tak tahu. Tapi apakah sepanjang kita berumur ini kita gunakan untuk ke akhirat kelak, untuk masa depan kita yang tepat, yang pasti akan berlaku. Nak kerja apa? Itu belum tahu. Nak kahwin dengan siapa? Lagilah tak tahu. Nak pergi Universiti Azhar atau tidak pun tidak tahu. Sebab itulah kita belajar bukan sekadar untuk lulus periksa, tapi kita belajar sebab untuk masa depan kita di akhirat kelak. Kemudian ayat yang ke-27, kenapa mereka ini diberi balasan yang kejam? Innahum kanu la yarjuna hisaba, sebab mereka sendiri tidak menyangkakan akan adanya hari hisab ini. Kerana bagi mereka apa yang mereka lakukan di dunia ini, selagi polis tak tangkap mereka, selagi anti rasuah tak tangkap mereka, selagi itulah mereka bebas. Kesalahan hanya sekiranya ditangkap.
Tapi mereka tak sedar bahawa kesalahan yang dilakukan Allah tetap catat mereka, kerana mereka tak sangka yang segala perbuatan mereka akan dihisap. Kalaulah kita betul-betul yakin, maka kita tak akan buat kejahatan walaupun mak dan ayah tidak ada. Ambil handset, masuk dalam bilik, buka, bukan. Kunci pintu. Ayah ketuk pintu, keluar dekat ni, masuk buka puasa ni. Tak keluar sebab duk tengok benda tak senonoh dalam ni. Bulan puasa pula tu. Orang tak nampak. Memang orang tak nampak. Tapi Allah nampak. Dan Allah tetap catat apa yang kita buat. Kita jadi orang yang beriman kepada hari akhirat, hari hisab. Kita tak buat semua benda itu. Kita tak akan ambil harta orang lain. Walaupun kita tahu. Kita boleh ambil dan orang tak tahu. Tapi kalau tak beriman, maka inilah yang berlaku. Maka kesannya kepada masyarakat yang tak percaya kepada hari hisab ini ialah manusia menjadi seperti haiwan. Mungkin haiwan lebih mulia daripada manusia. Kerana haiwan, mereka mungkin mencari makan, membunuh haiwan lain untuk keperluan mereka, untuk kehidupan mereka. Tetapi manusia memusnahkan, mencuri, membunuh, menghancurkan alam ini kerana keinginan mereka yang melampau. Mereka lebih dahsyat daripada haiwan lagi. Wa kazzabu bi ayatina kizaba, dan mereka juga menafikan ayat-ayat kami dengan satu penipuan, dengan satu penafian, langsung tidak percaya. Ayat-ayat bukan hanya dimasukkan ayat Quran dan hadis, masuk dan juga tanda-tanda yang Allah tunjukkan di dunia ini, seperti yang disebutkan sebelum ini, fenomena alam, pun mereka tak percaya. Maka inilah akibatnya, maka mereka diazab dalam api neraka. Sedangkan Allah kata berikutnya, wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba, dan setiap sesuatu dari bawaan hidupnya, apa yang dilakukan dalam hidupnya telah kami catatkan. Kami telah tulis. Maka apa yang engkau hendak sembunyikan daripada manusia, sedangkan Allah telah mencatatkan segala-galanya. Fadhuku falan nazidakum illa azaba, maka rasakanlah. Dulu tak percaya bahawa Allah itu ada, hari kiamat itu ada, pembalasan itu ada. Hari ini engkau rasakan seksa api neraka yang dulu engkau tidak percaya. Dah rasa sakit, dah tengok api neraka yang menggurungkan, barulah orang kafir inilah, betul rupanya, menyesal aku tak percaya. Tapi ketika itu penyelesaian tidak lagi berguna. Jadi beriman ini ialah ketika kita hidup di dunia, ketika kita tak nampak lagi syurga dan neraka, ketika kita tak nampak lagi kiamat itu berlaku bagaimana, tapi kita beriman. Itu namanya beriman dengan akal kita, dengan hati kita, bahawa semua ini ada. Kenapa? Kerana Allah kata dalam kitab dia. Sebab tu dalam pendidikan, kita belajar semalam kan, ilmu yang pertama yang mesti diajarkan kepada anak-anak ialah ilmu Al-Quran, termasuk tafsir, termasuk akidah, termasuk dosa pahala. Diajarkan kepada anak-anak. Bukan belajar berenang, bukannya belajar main komputer, bukan matematik dan Inggeris dan sebagainya, tetapi Al-Quran. Jadi bila melahirkan generasi yang tak percaya kepada akhirat, maka kita melahirkan generasi binatang sebenarnya. Kemudian bila habis cerita tentang azab untuk orang yang tak percaya pada akhirat, seperti biasa Allah datangkan pula promosi dia. Ini bukan promosi raya. Ini promosi untuk orang yang percaya kepada hari akhirat. Maka Allah katakan dalam ayat yang ke-31, innalil muttaqina mafaza, adapun orang yang bertakwa disediakan syurga sebagai tempat mereka. Mafaza, fauz atau kemenangan, maksudnya orang yang percaya pada akhirat. Kita percaya pada akhirat, pembalasan, kita beriman. Kerana itulah kita mengorbankan masa kita mengorbankan anak-anak kita yang terbaik untuk belajar agama, kita mengorbankan harta kita, ilmu kita ke jalan Allah, walaupun hasilnya kita tak nampak hari ini. Apanya mau ayah bayar sampai RM600 sebulan. Orang duduk sekolah biasa tak bayar sampai RM600 pun. RM600 tu kan beli kereta sebuah kan. Boleh dah dapat kereta baru, boleh dah beli rumah baru, boleh renovate baru. Apa mau ayah Sina ni habiskan RM600 untuk bayar dekat Ustaz Rohizi. Kaya Ustaz Rohizi. Sebab kita tidak nampak hasilnya pada hari ini. Tak nampak dengan jelas sepenuhnya. Walaupun sebenarnya hasil RM600 itu dengan apa yang dapat dilihat pada anak-anak sebenarnya besar.
Cumanya kadang-kadang ibu bapa tidak pandai menghargai. Dapat anaknya hafal Quran, dapat anaknya baik, nilai yang dia tak nampak. Dia boleh bersolat tarawih, berimamkan anak sendiri. Cuba tanya ibu tengok, ibunya mengandungkan anak tersebut, kan? Hari ini anak tersebut menjadi imam kepada kita dan kita ikut dia. Sepatutnya ibu merasa sangat bahagia. Tapi tak semua. Bagi setengah orang, dia terlihat anak dia belajar agama, dia dah susah hati. Ini macam mana ni, SPM tak ada, lepas ni nak kerja apa ni? Allah, kerja apa ni? Tuan-tuan pernah jumpa tak? Ustaz-ustaz yang balik Mesir ke, yang hafal Quran ke, yang balik kerja tidak ada. Kami ni yang balik dari Mesir ni, walaupun tak pandai sangat, tak ada sampai PhD dan sebagainya, tetapi kerja bukan tak ada, tak menang tangan. Tak menang tangan untuk buat. Kawan-kawan kadang-kadang tak boleh bahasa Arab. Ngaji di Mesir mungkin tak habis, tak cemerlang sebab dia tak boleh bahasa Arab. Dia cuma boleh Quran saja. Nak mengajar Quran itu pun pagi, petang, siang, malam orang minta. Rezeki datang begitu saja. Dan lagi pun kita boleh buat kerja macam-macam. Saya pun ustaz, saya bukan mengajar saja, saya tulis buku. Kita jual buku sendiri, tak ada masalah. Kalau itulah yang mak ayah nak, tak ada masalah. Dia soal sikap kita sendiri. Tapi akhirat ialah benda yang setelah berlaku kita tak boleh ghostan balik. Kita tersalah hantar anak kita, anak dah besar, kita lihat duduk di rumah semayang pun tidak, kan dah berkahwin beranak penak, dengan menantu tak semayang, dengan cucu tak semayang, kadang puasa pun tidak. Apakah kita merasa bahagia melahirkan anak yang macam tu? Tadi kita tak maksud, tak tahu, tapi boleh dengar balik macam mana penderitaan ibu bapanya anak ini, tak mau dengar cakap dan sebagainya. Anak dahaka, bahasa mudahnya, derita. Tapi ia berpunca daripada ibu bapa sendiri. Sebab itu kalau nak masuk ke sini, ibu bapa di sini ialah mereka yang sanggup hidup susah untuk beri pelajaran kepada anak-anak. Kadang-kadang saya kagum melihat ibu bapa di sini ini. Kita tahu pekerjaan ibu bapa ni apa. Kita tahu anak ramai mana. Boleh hantar anak sampai 2-3 orang ke sekolah Sina dengan yuran yang tinggi. Anak lain di universiti lagi. Kita tahu di rumah pun tidak ada perabot yang mewah dan sebagainya. Hidup sederhana. Tetapi bayar yuran tepat pada masanya. Beri lagi lebihan untuk sedekah kepada Sina. Saya sampai hari ini merasa kagum dengan ibu bapa yang seperti ini. Dan memanglah Allah kurniakan pula anak-anak dia semuanya cergas, berakhlak, bijak, rajin dan sebagainya. Itu yang ibu bapa dapat. Hasil pengubahan mereka. Ini baru di dunia. Di akhirat macam mana pula? Jadi benda dia tak nampak, tapi kita ingat pada janji-janji Allah tentang syurga di akhirat kelak. Hadaiqa wa a'naba, ayat yang 32. Dan di syurga tersebut Allah berikan gambaran keindahannya, ada taman-taman bunga dan kebun buah-buahan, terutamanya anggur. Jadi kesenangan di syurga ini Allah sebutkan. Jangan duk kata Allah anggur je ustaz. Dekat Carrefour pun banyak, dekat Tesco pun ada. Boleh beli anggur banyak ustaz. Maksud dia kesenangan yang disebutkan dalam syurga ini, kesenangan yang otak kita boleh faham, itu saja. Bukan hanya anggur. Maksudnya segala kemudahan, segala kesenangan di syurga itu tak dapat digambarkan oleh fikiran manusia. Maka Allah sebut sekadar yang ada, syurga yang mengalir dan sebagainya, bidadari dan sebagainya. Itu sekadar apa yang manusia boleh gambarkan sebagai nikmat. Tapi di syurga nikmatnya tak sama dengan ni. Dan Allah sebut lagi, wa kawa'iba atsraba. Begitu juga Allah berikan perawan-perawan yang sebanyak umurnya. Kerana di antara keinginan manusia ialah wanita-wanita yang cantik. Maka di akhirat kelak disediakan semua itu. Makanan juga ada nafsu di dunia ini. Maka Allah sediakan buah-buahan, makanan, minuman dan sebagainya. Wa ka'san dihaqa, dan disediakan piala, gelas yang mengandungi arak yang istimewa, yang tidak memabukkan. La yasma'una fiha laghwan wala kidzaba, dan berada dalam syurga itu mereka tak dengar perkara yang sia-sia dan tidak juga perkara yang dusta. Jazaan min rabbika ata'an hisaba, dan itu adalah sebagai balasan daripada Tuhan mereka, sebagai pemberian kurniaan nikmat yang telah dijanjikan Allah kepada mereka. Rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma rahman, daripada Tuhan mana? Iaitu Tuhan Allah, Dia yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara kedua-duanya. Maka Dia mampu untuk memberikan rahmat kepada manusia.
iaitu Tuhan yang Maha Pemurah, Ar-Rahman. La yamlikuna minhu khitaba, iaitu tiada siapa pun diberi kuasa berkait dengan 37 minta maaf. Tuhan mentadbir 7 petala langit dan bumi serta apa yang ada di antaranya. Tuhan yang Maha Pemurah. Tidak ada siapa pun diberi kuasa berkata-kata dengannya untuk pertimbangan. Berarti Tuhan ini sahajalah yang akan menentukan syurga nerakanya. Yauma yaqumu ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azna lahu rahma wa qala sawaba. Jadi pada hari tersebut, ketika itu manusia akan dibangkitkan dalam keadaan berbaris berbondong-bondong, dan para roh ini ialah Jibril alaihissalam dan juga para malaikat juga beratul ketika itu dalam keadaan diam, la yatakallamu. Malaikat pun berdiam diri, melainkan siapa yang Allah beri izin untuk bercakap. Dan keadaan yang cukup menggerunkan, cukup besar, sehingga malaikat pun tidak mahu berkata-kata. Zalika yaumul haq, dan hari ini, hari kiamat ini adalah benar. Ia pasti akan berlaku. Faman syaa takhza ila rabbih ma'aba. Di kiamat ini pasti akan berlaku, maka siapa yang mahukan kebaikan darinya, dapatlah ia mengambil jalan dan cara kembali kepada Allah. Siapa yang percaya pada hari kiamat ini, dia akan usahakan bahawa hari akhirat ini akan ditempuhi dengan bahagia, bukan sebaliknya. Jadi ayat-ayat seperti ini tentang kewujudan kiamat, kewujudan hari hisab, syurga, neraka adalah motivasi yang sangat besar kepada kita untuk buat kebaikan, untuk belajar, belajar dengan lebih bersungguh-sungguh, untuk menjadi sebahagian daripada pendakwah, menjadi orang yang beriman, yang menyampaikan ilmu agama ini. Dia motivasi. Kenapa? Kerana kita susah di dunia pun, kita hidup di dunia sekejap saja. Ustaz dah 45 tahun. Usia Ustaz bila lagi nak mati? Tak lama. Kalau kita susah pun sekejap saja. Tapi akhirat selama-lamanya. Susah di dunia, tak apa, jangan susah di akhirat. Biarlah kita derita di dunia, asalkan jangan derita di akhirat. Nak senang di dunia, tak mau belajar, tak mau solat, tak mau beribadah, maka kita menderita di akhirat selama-lamanya. Inna anzalnakum azaban qariban yauma yanzuru mar'u ma qaddamas yada wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya kami memberi amaran kepada kamu mengenai azab ini. Allah sebut banyak ayat Quran tentang azab yang akan datang supaya manusia bersedia. Iaitu hari kiamat, ketika seorang melihat apa yang diusahakannya. Dan orang kafir akan berkata pada hari itu, alangkah baiknya kalau aku menjadi tanah. Ni yang tadi. Wa yaqulu kafiru ya laitani kuntu turaba. Punyalah menyesal kerana mereka tak beriman kepada hari kiamat, kepada Allah, kepada syurga neraka ini. Bila disampai ke akhirat, dibangkitkan kembali. Lah, betul akhirat ni. Pasal apa dulu aku tak percaya ni. Dibawakan kepada neraka. Ya Allah, neraka ini betul. Rupanya panas dan sebagainya. Mereka kata, kalau jadi tanah pun tak apa. Ya Allah. Tanah, minta jadi tanah, punya menggambarkan sesalnya mereka ini. Jadi sebelum kita menyesal sehingga jadi tanah, maka inilah peringatan daripada Allah yang didatangkan dalam surah Naba ini, berita yang sangat besar. Jadi kena ingatlah, bila kita berbahas tentang isu ini, setengah orang akan mula kata, tengoklah ustaz-ustaz ni tak habis cerita tentang syurga neraka. Ni hidup, ini kemajuan, wawasan 2020 lagi. Wawasan 2020. Dah lepas dah. Dah sampai dah. Wawasan 2020. Wawasan COVID-19. Kan? Sebab perancangan manusia tak sama dengan perancangan daripada Allah. Kadang-kadang orang kata, kenapa ustaz ni tak habis-habis cerita dosa pahala tentang akhirat. Orang lain datang pensyarah motivasi semua tu nak bagi, kena cemerlang, kena peperiksaan, kena pergi ke universiti pula, kena cemerlang di universiti, pergi tempat kerja pula, kita kena bekerja, kena Islam yang kuat, Islam yang bekerja. Semua suruh orang bekerja. Hak nak suruh ingat akhirat ni, siapa dia? Ustaz-ustaz lah, kami lah. Ustaz yang botak ni. Kami lah nak cerita tentang akhirat pun. Di tempat lain, tidak ada orang yang akan ingatkan tuan-tuan dan perempuan dan diri saya sendiri tentang akhirat. Semua cerita tentang hiburan. Buka TV, mana ada? Bulan Ramadan pun berhibur lagi. Kan? Buka radio, hiburan. Dengar pemimpin pula bercakap,
pun tak ada benda juga, politik lagi. 2-3 hari ni kan, pakat semua cakap utara. Tak tahu, wallahualam apa yang berlaku. Tapi itulah, kita ingat akhirat, maka semua yang kita lakukan hari ini, esok, lusa, kerana kita menunggu satu hari yang besar, iaitu hari akhirat, ketika dunia dimusnahkan, ketika kita semua dimatikan, ketika suatu masa kita akan bangkit sekali lagi. Ketika itu saya tak kenal dah siapa Al-Hafiz, siapa Farhana, siapa Harun dan sebagainya. Masing-masing sibuk dengan diri sendiri. Tak ingat lagi isteri yang disayangi, tak ingat lagi anak-anak yang dikasihi di dunia ini. Ketika itu kita cuma fikirkan diri kita sendiri selamat ataupun tidak. Maka sebelum kita sampai pada hari itu di dunia ini, pentingkanlah diri sendiri sebelum kita sampai ke akhirat kelak. Penting dalam beribadah, pentingkan diri sendiri dalam beribadah, bukan dalam aspek lain. Dan ketika itu kita akan menunggu kita amalan kita menerima satu persatu, dan kita akan flashback balik. Oh, ini yang aku buat ketika kecil dulu, ini yang aku buat. Bagaimana nak sembunyikan daripada Allah? Allah akan bentangkan kesalahan kita, dosa kita. Kalau amalan baik yang kita buat, Allah alangkah indahnya. Dan kemudian kita akan ditentukan untuk masuk ke syurga atau ke neraka. Kalaulah janji seperti ini tidak menjentik hati nurani kita untuk menjadi lebih baik, maka memang tak gunalah kita hidup di dunia ini, kerana akhirat itulah penghujung kita dan syurga neraka itu adalah masa depan kita. Cipta masa depan yang istimewa, yang hebat di akhirat kelak. Baik, saya ingat setakat itu dahulu perbahasan surah An-Naba ini, dan kita akan sambung surah Naziat pada hari yang akan datang. Pada sesi yang berikutnya juga akan buat live. Dan bagi pelajar-pelajar, silalah buat ringkasan dalam masa yang ada ini, dan kemudian terus hantar kepada saya sekarang juga sebelum pukul 12.15. Sila hantar kepada saya sama ada type di komputer ataupun tulis tangan, kemudian tangkap gambar dan hantarkan kepada saya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang mengikuti kelas pada hari ini. Dan jangan lupa kelas sejarah esok. Kelas sejarah tentang menggunakan buku Gerakan Penjajahan dan Anti Penjajahan tulisan Dr. Kita akan bahaskan tentang kesan-kesan penjajahan terhadap pendidikan sudah, politik sudah, tentang apa lagi? Tentang sosial. Kita akan lihat 3 perkara ini, akan urang sekali lagi, dan kita akan berbahas tentang sejarah pula esok. Sejarah yang dulu kita belajar di sekolah, hari ini sejarah yang berbeza yang kita ajarkan di sini. Sekian dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam hati manusia yang meyakini Allah. Oh ya, sebelum saya terlupa untuk sebutkan bahawa tentang pembiayaan buku tafsir Al-Quran Al-Aisar. Tafsir Al-Quran Al-Aisar yang saya umumkan semalam, nak beli 2 set. Alhamdulillah 1 set telah pun dibiaya oleh seorang hamba Allah yang tidak mahu namanya disebutkan. Jadi harganya pun mungkin kita dapat bukan 600.5, lebih murah, mungkin 500.5. Hari ini saya akan finalkan, dan kita masih mencari pembiaya untuk satu lagi. Jadi harga mungkin dalam 500.5, mungkin boleh bagi seorang sikit ke, seorang 50 ke, cukup 500.5. Kita order lah. Saya akan usahakan untuk pesan pada hari ini juga, sebab hari ini hari live untuk post. Esok dah tutup dah post laju. Jadi terima kasih kepada mereka yang mendermakan tafsir ini, dan pelajar sinar kena gunakan dengan baik tafsir ini, insya-Allah. Sekian dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kerap.